Salam sejahtera. Ini pembangkang paling teruk dalam sejarah Malaysia. Sebelum kita teruskan ulasan kali ini, Anda tulis dulu dalam ruangan komen. Adakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Bahwa ini adalah pembangkang. Perikatan Nasional adalah pembangkang paling lemah dalam sejarah Malaysia. Kalau Anda setuju, sila tulis dalam ruangan komen Anda. Sebab saya akan berikan Anda bukti melalui laporan di Harapan Daily, bukti pembangkang sekarang paling lemah dalam sejarah. Anda harus dengar dan share video ini supaya semua orang tahu bahawa rupa-rupanya dalam banyak-banyak pembangkang yang wujud dalam Malaysia, Perikatan Nasional adalah pembangkang paling lemah dalam sejarah. Kesian jugalah kan, kadang-kadang mereka lupa diri, mereka ingat mereka lah paling kuat. Sebelum saya teruskan, siapa yang ada masalah kencing manis, tinggi darah dan gout, saya ingin perkenalkan satu produk kepada Anda. Saya bukan jual produk ini, tapi saya kongsikan dengan Anda kerana ramai sudah yang dapat manfaatnya, ramai sudah yang sembuh, ramai sudah yang memberikan testimoni bahawa lepas menggunakan produk ini, mereka menjadi lebih sehat dan mereka kata harganya lebih murah. Sekarang ada promosi sempena Ramadan dan Syawal. Semoga menjelang raya nanti Anda tidaklah kena gout sebab ada ubat nih. Selain daripada itu, ubat ini juga boleh menjadi persiapan kepada Anda menjelang raya nanti. Jangan pula nanti raya tiba-tiba Anda kena gout pula, sediakan payung sebelum hujan lah kan. Baiklah, ini bukti pembangkang sekarang paling lemah dalam sejarah. Pembangkang dilihat menggunakan helah dangkal untuk menang pilihan raya. Sekaligus, bukti blok oposisi paling lemah dalam sejarah amalan demokrasi di negara ini. Pemerhati politik Liana Marzuki berpendapat, pembangkang menggunakan politik hanya mahu berkuasa, bukan untuk membina negara. Tak payah nak tunjuk pandai bekerja atau polisi dan inisiatif mana yang baik untuk semua. Cukup dengan trik-trik dangkal selagi boleh menang. Bila dah menang, RUU 355 pun lupa. Marah bila ditanya. Judi naik suka hati. Jana wibawa dibuat jadi tabung parti. Pembangkang paling lemah dalam sejarah ternyata belum cukup layak untuk memerintah katanya lagi. Kenyataan Liana itu sebagai mengulas dua cadangan dangkal pemimpin PAS dari blok Perikatan Nasional PN untuk memenangi pilihan raya. Pertama, Pesuruhjaya PAS Selangor Datuk Dr. Abdul Halim Tamuri menggesa mereka yang berdaftar sebagai pengundi di negeri lain tetapi menetap di Selangor supaya segera memindahkan alamat undi ke negeri itu. Bercakap pada sesi dialog bersama media dan program Iftar Ramadan di Pejabat Perhubungan PAS Selangor 13 Mac lalu, Abdul Halim berkata penduduk perlu mengundi di negeri itu kerana fokus PAS sekarang adalah untuk menang di Selangor. Kedua, Setiausaha Dewan Pemuda PAS Selangor Aubidullah Fahmi Ibrahim pernah mencadangkan agar barisan kepimpinan sayap itu mempertimbangkan perkahwinan merentas kaum atau budaya sebagai satu strategi politik. Cadangan itu dilontarkan Aubidullah tahun lalu pada sesi perbahasan di Muktamar Dewan Pemuda PAS kali ke-65 di Kompleks Al-Makmur di Kerdau, Temerloh Pahang. Menurutnya, cadangan tersebut dijangka mampu meningkatkan sokongan masyarakat bukan Melayu dan kaum-kaum lain sekaligus meraih undi tambahan. Bila kita berkahwin merentas kaum ataupun budaya, kita bukan sekadar boleh menangkap satu undi, tapi insya-Allah merentas atau meraih ratusan undi, kata Abdullah. Ini yang dikatakan bukti. Menurut Liana Marzuki, bukti pembangkang sekarang paling lemah dalam sejarah. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Selepas 4 kali SPRM membuat siasatan rapi, lama, jelas dan panjang
terhadap Ismail Sabri Yaakob, Perdana Menteri ke-9 Malaysia. Ini keputusan daripada SPRM yang memang ditunggu-tunggu oleh rakyat Malaysia. Sejauh mana siasatan itu berjalan, sejauh mana hasilnya kini menjadi tanda tanya, ini jawapan SPRM. Yang pastinya menjadikan kita ramai yang puas hati dengan jawapan SPRM ini. Karena sebelum ini ramai yang menuduh kononnya SPRM hanya menjalankan tugas mengikut telunjuk orang lah, tidak telus lah dan macam-macam. Tapi jom kita dengar apa yang dinyatakan oleh SPRM. Ini keputusan terkini SPRM dalam siasatan Ismail Sabri Yaakob. SPRM memberikan jaminan akan terus siasat semua maklumat berkait kes Ismail Sabri. Sebelum kita teruskan ulasan kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda dan tekan butang subscribe. Dan bagi mereka yang ada masalah gout, kencing manis, dan tinggi darah, sila lihat produk yang saya paparkan ini, saya kongsikan ini. Produk ini baik, murah, dan terjamin halal. Selain daripada itu, sudah banyak yang memberikan testimoni. Mereka kata, lebih baik sediakan payung sebelum hujan menjelang hari raya ini. Takut nanti raya pula ada yang kena gout. Jadi beli awal sebelum stok habis dan juga harganya menjadi mahal sekali lagi. SPRM menjamin akan terus siasat semua maklumat berkait kes Ismail Sabri. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM memberi jaminan dan komitmen untuk terus menyiasat sebarang maklumat yang dikaitkan dengan siasatan kes melibatkan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki berkata, ini bermakna siasatan pihaknya tidak akan terhenti kepada perlakuan rasuah, salah guna kuasa, pengubahan wang haram dan penemuan wang tunai, serta jongkong emas bernilai 177 juta ringgit sahaja. Setakat ini, siasatan dan rakaman percakapan berjalan lancar, kata Azam Baki. Sekiranya timbul isu-isu baru, saya memberi jaminan SPRM akan terus menyiasat, walaupun isu itu baru timbul, katanya. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menerima watika pelantikan sebagai Profesor Adjung di Institut Penyelidikan Perakaunan ARI Universiti Teknologi Mara UiTM yang disampaikan oleh Naib Chancellor. Berhubung perkembangan siasatan kes itu, Azam juga berkata sesi rakaman percakapan akan diteruskan kerana masih banyak perkara yang perlu disoal dan dijawab oleh Perdana Menteri ke-9 itu. Wow, ini memang luar biasalah. Bayangkan sudah berapa kali dijemput, sudah berjam-jam disiasat. Azam Baki kata masih banyak perlu dijawab oleh Perdana Menteri ke-9 itu dan banyak lagi soalan yang perlu dijawab. Ini bermakna ianya cukup complicated. Azam berkata, siasatan tidak tertumpu kepada isu berkaitan perolehan serta perbelanjaan dana bagi promosi keluarga Malaysia sahaja, tetapi turut menjurus kepada maklumat baharu serta hasil risikan termasuk fail-fail serta dokumen yang dibuka berkaitan aset yang diisytiharkan Ismail Sabri. Selain itu, beliau Ismail Sabri juga perlu menjawab tentang isu-isu rasuah yang dikaitkan serta ditohmahkan terhadap beliau untuk membantu siasatan, katanya. Semalam, Ismail Sabri yang juga ahli Parlimen Beras sekali lagi dirakam percakapan hampir 7 jam di Ibu Pejabat SPRM di Putrajaya selepas diambil keterangan kira-kira 6 jam pada Jumaat dan Khamis lepas. Sebelum ini, Azam dilaporkan berkata Ismail Sabri dikategorikan sebagai suspek kes terbabit selepas beberapa saksi termasuk beliau sendiri dipanggil memberi keterangan. Ia susulan penemuan wang tunai kira-kira 170 juta ringgit dan pelbagai mata wang dan 16 kg jongkong emas di dalam sebuah rumah hasil sebuah SPRM. Kes disiasat mengikut Akta SPRM 2009 dan Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Bye-bye.